Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rafiki Akmal bin Syamsul Nizam. Pada hari yang indah ini, cuaca pun elok, saya nak bawa anda untuk bersama saya membeli aiskrim goreng sebagai kudapan pada waktu petang. Pada hari ini, saya akan membawa anda ke sebuah gerai yang menjual aiskrim goreng yang terletak berhampiran pintu gerbang 2 UIAM. Walaupun gerai ini telah beroperasi selama 12 tahun, namun kewujudannya tidak diketahui umum, terutama dalam kalangan pelajar UIAM. Saya berkesempatan untuk menembual pemilik perniagaan ini untuk mengetahui tentang perniagaan mereka. Anda boleh saksikan juga bagaimana aiskrim goreng disediakan selepas pesanan dibuat. Selamat petang, Cik. Okey, soalan pertama sama Cik. Ya, Sudah berapa lama Cik berniaga dekat sini? lebih kurang 12 tahun lah. Jadi dalam masa 12 tahun tu bagaimana sambutan pelanggan terhadap aiskrim goreng ni? Kita memang ada regular customer sini. Semua UIA regular, semua regular customer. Jadi dalam penyediaan aiskrim goreng ni berapa ramai yang terlibat dalam penyediaan? Apa maksudnya? Berapa ramai yang sediakan aiskrim goreng ni sebelum Dua orang. digoreng? 2 orang saja. Ya. Pakcik dengan pakcik 2 orang je lah. Okey, faham. Jadi pakcik ada apa-apa plan nak kembangkan lagi bisnes ni? Nak buka cawangan lain ke? Not at the moment lah. Tak ada. Not at the moment. Itu saja. Terima kasih. Baik, inilah dia aiskrim goreng yang baru saja dibeli. Nampak enak. Saya pun dah lapar ni. Sekejap, mari kita cuba. Rangup di luar, sejuk dan padat di dalam. Sangat sesuai untuk dimakan, terutamanya pada waktu petang apabila kita lapar tapi tak terlalu lapar. Jadi saya sangat syorkan semua orang untuk cuba kedai ini. Jadi itu saja vlog untuk hari-hari ini. Mari kita teruskan analisa 7P. Aiskrim goreng ini mempunyai beberapa kekuatan. Pertama, bahan yang diperlukan hanya aiskrim dan roti, yang mana aiskrim akan diletakkan di antara 2 keping roti dan dibentuk mengikut acuan seperti mana kari puff dibuat. Kemudian, ia dibekukan semalaman sebelum digoreng, maka kos bahan adalah rendah. Kedua, penyediaan aiskrim goreng mengambil masanya sekejap, iaitu antara 30 saat hingga 1 minit. Jadi pelanggan tidak perlu menunggu masa yang lama untuk disajikan pesanan mereka. Dari segi kelemahan, disebabkan aiskrim goreng ini cair dalam masa yang sekejap, ia mesti dimakan dalam masa yang tertentu bagi memastikan aiskrim belum cair. Jadi potensi jualan adalah terhad kepada pelanggan yang datang membeli secara bersemuka. Meskipun begitu, produk ini adalah unik kerana ia jarang dijual. Oleh itu, potensi untuk mengembangkan perniagaan adalah menggalakkan kerana saingan yang rendah daripada peniaga-peniaga lain yang menjual produk yang sama. Selain itu, ia juga mudah untuk dibuat dan dihidangkan panas dan sejuk pada masa yang sama. Sekarang, saya akan mencadangkan strategi pengembangan perniagaan menggunakan kaedah pemasaran 7P. Kaedah pemasaran yang pertama ialah harga. Harga yang ditetapkan mestilah melebihi kos bahan serta overhead yang berkaitan. Kaedah ini dinamakan harga tambah kos. Peniaga mestilah membuat kiraan kos dengan betul untuk memastikan perniagaan tidak rugi. Selain itu, peniaga juga boleh menggunakan kaedah harga kompetitif bagi meningkatkan permintaan terhadap produk. Harga kompetitif bermaksud meletakkan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Dalam situasi ini, harga produk mestilah sesuai dengan bajet perbelanjaan pelajar untuk menarik minat mereka. Kaedah pemasaran yang kedua ialah produk. Perniagaan ini boleh mempelbagaikan lagi produk untuk menjana pendapatan tambahan. Sebagai contoh, aiskrim yang belum digoreng boleh dijual sebagai produk sejuk beku kepada pelanggan ataupun peniaga-peniaga runcit. Dengan kaedah ini, peniaga tidak perlu risau tentang kerosakan inventory. Justru,
pelaksanaan strategi ini akan mampu menjana pendapatan yang lebih banyak kerana ia tidak bergantung kepada perniagaan secara bersemuka sahaja. Kaedah pemasaran yang ketiga ialah promosi. Untuk meningkatkan kesedaran terhadap perniagaan mereka, peniaga boleh menggunakan beberapa strategi promosi. Pertama, peniaga boleh menggunakan saluran pengiklanan digital seperti WhatsApp dan media sosial yang lain. Kaedah ini percuma tetapi ia tetap efektif dalam meningkatkan kesedaran pembeli terhadap kewujudan produk. Selain itu, strategi promosi yang lain juga boleh digunakan seperti memberikan sampel kepada pelanggan sasaran. Ia mampu memberikan gambaran yang lebih baik terhadap produk dan mempunyai daya tarikan yang lebih tinggi berbanding periklanan sahaja. Kaedah pemasaran yang keempat ialah tempat. Pada pendapat saya, tempat yang dipilih adalah strategik kerana ia terletak berdekatan dengan 3 tempat yang tertumpu iaitu UIAM, UniKL dan Sekolah Menengah Islam Antarabangsa. Hasilnya, mereka mempunyai ribuan pelajar yang mempunyai potensi menjadi pelanggan mereka. Namun begitu, sekiranya terdapat perancangan untuk membuka lokasi yang baru, kedai ini digalakkan untuk berniaga di pasar malam di mana lebih ramai pelanggan akan membeli. Selain itu, ia juga bakal meningkatkan kesedaran terhadap produk mereka serta meningkatkan jumlah pelanggan tetap. Kaedah pemasaran yang kelima ialah orang. Tanggapan pertama amat penting bagi memastikan pelanggan menerima layanan yang baik sebagai daya tarikan untuk kembali membeli produk pada masa yang akan datang. Oleh itu, peniaga mestilah konsisten terhadap memberi layanan yang mesra kepada pelanggan serta tidak berkompromi terhadap kualiti produk agar perniagaan berkembang melalui buah mulut pelanggan yang berpuas hati. Yang keenam, proses. Dari segi proses penyediaan aiskrim goreng, mereka telah melaksanakan dengan baik kerana pelanggan tidak perlu menunggu masa yang lama untuk pesanan mereka. Walau bagaimanapun, dari segi pembayaran adalah digalakkan untuk peniaga membenarkan pelanggan membuat pembayaran atas talian menggunakan QRP. Kebanyakan pelajar universiti juga lebih gemar menggunakan QRP kerana ia lebih mudah berbanding pembayaran secara tunai kerana pelanggan boleh membayar dengan jumlah yang tepat. Di samping itu, peniaga juga tidak perlu risau tentang hal penyimpanan tunai kerana ia selamat diterima di akaun bank. Kaedah pemasaran yang terakhir ialah fizikal. Peniaga digalakkan menggunakan papan tanda yang lebih besar untuk menarik perhatian pelanggan. Hal ini demikian kerana papan tanda yang sedia ada tidak begitu jelas dan tidak mampu menarik perhatian pembeli-pembeli yang baru. Sekiranya perniagaan tersebut menggunakan papan tanda yang lebih besar dan menarik perhatian, maka akan lebih ramai yang akan menyinggah serta meningkatkan jualan kedai. Sekian saja video saya pada hari ini. Maka saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.